Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 6 Muharram 1444 bersama dengan 4 Ogos 2022, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratu Muhammad. Suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam muqaddimah dulu kita dah beritahu juga surah Muhammad ini terkenal dengan nama surah Al-Qital. Surah apa nama? Al-Qital. Kerana di awal surah itu ada menyebut tentang peperangan. Surah Muhammad, surah yang ke-47, juzuk yang ke-26. Juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 16, 17, 18 dan 19. 16, 17, 18 dan 19, InsyaAllah. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1117. Kita mula dengan bacaan ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Balik semula kepada ayat 16. Ayat ini, para jemaah sekalian, ayat yang kita baca ini, Allah Ta'ala dedahkan tembelang kaum munafikin, di mana puak-puak munafik berpura-pura berada dalam majlis ilmu,
bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dia sekali. Tapi dia tak dengar apa yang Nabi cakap. Sama ada dia berbual-bual ataupun dia buat-buat tak dengar, ataupun dia tidak fokus. Dia ada, tapi orang tak tahu. Ini perangai munafik. Na'udzubillah. Orang duduk dalam majlis ilmu, jangan buat perangai lagu ni. Jangan buat perangai seperti ni. Allah kata hati mereka dah tertutup. Cakap apa benda pun dia tak masuk lah, benda tutup. Na'udzubillah. Kemudian Allah bayangkan di sini sifat orang mukmin apabila mereka mendengar ayat Allah, mereka akan bertambah iman. Semoga kita termasuk di kalangan orang ini. Orang yang makin baca Quran, makin mantap takwa dia, makin tinggi imannya, makin bertambah amalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada tafsir ayat satu-satu. Ayat 16. Wa minhum man yastami'u ilaik. Dan ada di antara mereka yang hadir dalam majlismu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ngaji, dia muncul dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka ialah orang-orang munafik yang berpura-pura baik. Pura-pura baik. Mari dengar Nabi baca Quran, mari dengar Nabi khutbah, mari dengar Nabi tazkirah, wahum al-munafiqun, tapi hati mereka munafik. Na'udzubillah. Yang mereka munafik yang mendengar ajaranmu dengan sambil lewa. Dia tak fokus, dia dengar gitu ya. Sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, bila tamat majlis, keluar, dia gimana? Berkatalah mereka secara mengejek-ngejek. Kepada orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan sahabat-sahabatmu yang setia, dia kata apa? Apa yang dikatakan oleh Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam tadi, Muhammad kata apa? Ayat dia memang yalah, memang orang panggil berasa nak marah lah kita kalau kita ada sekali pun. Jadi bila dia keluar daripada majlis Nabi, si munafik ni buat-buat tanya. Dia tanya apa? Dia kata, dia tanya sahabat, Muhammad kata apa tadi? Itu ialah orang-orang yang telah dimeteraikan, dicop oleh Allah Ta'ala atas hati mereka, dan ialah orang-orang yang menurut hawa nafsu. Allah Ta'ala gambarkan orang munafik ini pengikut hawa nafsu. Dia mari dalam majlis Nabi tu, orang panggil nak tunjuk muka, nak cari projek mudah. Itu yang masalah kita hari ini. Kata di Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsir dia, wa fi istifhamihim qaulan. Soalan munafik tadi dua dimensi, dua cara. Yang pertama, dia tak tahu apa Nabi kata. Hak Nabi cerita sebab dia tak percaya. Bila dia tak beriman, dia tak faham lah. Orang cakap ini hadis Nabi ni, bukan hadis Nabi. Nabi sallallahu bersabda pun dia tak faham. Hati tertutup, la yaqilun, tak ada akal lah dia. Wasani, yang kedua, soalan itu berbentuk istihza, berbentuk perli-perli, main-main, menghina. Orang kata nganyi. Tulis menganyi. Menganyi ni maknanya dia kata apa ni? Tak, macam kita lah juga. Pergi dalam majlis orang ilmu, dia bukan nak dengar, bukan nak terima, nak dengar, nak pergi siasat orang kata apa. Lepas tu sama dia cakap sama dia. Dia kata apa tadi? Allahul musta'an. Allahu akbar. Ada juga ulama lain kata, menarik ni, dia kata, qala al-Wahidi rahimahullah,
lam ya'qilu ma qalahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak faham apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, liman illahi ta'ala iyahum, kerana Allah Taala tak buka hati mereka untuk faham. Hati tertutup. Orang bagi apa pun tak tahu apa. Ni dia. Kata Ibnu Abbas pula hurai. Dia kata, kanal munafiqun, puak-puak munafik itu idza jalasu indan nabi, apabila mereka duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna fayaqulun, habis majlis dia balik. Muhammad kata apa? Laisa ma'hum qulub, kerana mereka tak ada hati. Gi dengar sambil lewat, gi dengar untuk pergi dengar bukan nak mengaji. Kita ni ingat tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang masuk dalam majlis ilmu tapi hati dia tertutup, penceramah hari mana ni, apa punya, dia tak akan dapat ilmu. Orang yang dapat ilmu, orang yang pergi dia buka minda dia buka hati dia untuk belajar, insya-Allah orang ni akan dapat ilmu. Orang yang nak dapat ilmu, orang yang pergi dengan buka telinga, buka minda dia tak kira siapa dia bercakap, yang penting dia nak dengar apa yang dia cakap. Setengah orang ni ketaksuban dia dia tengok orang yang bercakap. Kalau yang bercakap tu orang yang dia taksub, yang dia sayang, yang dia puja, cakaplah, gorenglah apa saja pun. Wak mari cerita dongeng, wak mari cerita khurafat, wak mari apa saja, semua ditelan bulat-bulat. Tapi orang yang dia benci, bawalah Quran, bawa hadis, wak marilah kitab mana pun, tak masuk dalam kepala. Na'uzubillah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-mimbar. Nabi di atas mimbar, Nabi kita bersabda, Nabi kata, wailun li aqma'il qaul, celakalah bagi orang yang dengar masuk telinga kanan, telinga keluar telinga kiri. Kata aqma'il qaul ni macam satu bekas tempat orang tak ada air tu, muncul air tu masuk dan tu keluar kok ni. Kita kata apa ni, macam kepala paip yang kita tak ada air, masuk keluar je. Dia bukan macam tempayan kita masuk air lekat. Ni bukan mulut tempayan, tapi dia untuk saluran air, masuk keluar. Dia panggil aqma'il qaul. Nabi kata apa? Celakalah bagi orang yang berperangai sedemikian, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ataupun tak masuk telinga, pakai lalu gitu ya. Wailul lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah orang yang berterusan duduk di atas landasan yang salah sedangkan dia tahu dia salah. Na'udzubillah. Hadzal hadis akhrajahu Ahmad mutawwalan wa akhrajahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa jawwada isnadahu al-Munziri wa hasanahu Ibnu Hajar wa ghairuhum. Alhamdulillah. Jadi hadis ini ingat, Nabi kata celakalah orang yang dengar tapi tidak mau berfikir. Masuk macam mulut pahit ya, masuk keluar banyak. Allahul musta'an. Baik, apa sifat munafik ini? Kenapa mereka jadi macam ni? Ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim. Ai ulaika humul ladzina khatama Allahu ala qulubihim. Itu mereka yang munafik itu ialah orang-orang yang telah dimeteraikan, mana telah dicop oleh Allah Taala hati-hati mereka, fahum la yaqilunal haqqa, sehingga mereka tak dapat memahami yang benar, wala yafhamunahu fahman yantafi'una bihi, mereka tidak mendapat kefahaman yang boleh memberi manfaat kepada dia. Dengar Quran tak masuk dalam hal, tak masuk dalam kepala, tak masuk dalam hati, maka tak jadiah. Allahul musta'an. Wattaba'u ahwa'ahum, satu lagi sifat mereka, dan ialah orang yang menurut hawa nafsu.
Ai tarakul haqqa, mereka meninggalkan yang benar, mereka berikut hawa nafsu, yang batil, yang sesat, iaitu jadi. Yang betul-betul dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak masuk. Yang masuk hak kepala dia, puak dia tu. Kita pun jangan jadi munafik. Kan? Dengar hak Nabi ajar tak apa semangat. Bila dengar hak orang lain itu lebih semangat. Apa yang dicakap oleh orang yang kita tak masuk betul belaka. Walaupun bawa hadis palsu ke palsu lah. Ini hadis ini telah ditashihkan melalui mimpi, melalui macam-macam dia punya kepahaman. Dan walaupun ajaran itu bercanggah dengan syariat, tapi tak apa, kerana mereka telah ahli hakikat, dia ada kepahaman sendiri. Kita kata inilah jalan-jalan yang membawa kerusakan di atas dunia ini, wal'iyazubillah. Baik, kita tinggalkan munafik dengan sifat-sifatnya, dengan ciri-cirinya yang cukup berbahaya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca di antara doanya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Kata belajar, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa lisani minal kadhib. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat munafik dan bersihkan lidahku daripada berbohong. Ingat, baca doa tu. Wa ayunana minal khiyanah, dan jaga mata kami daripada jadi mata pengkhianat. Nauzubillah. Tiga permohonan ni penting. Kita berpindah kepada orang yang beriman, yang menjadi cita-cita dan idaman kita insya-Allah. Ayat 17. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan sebaliknya, orang-orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar, mana orang terima tunjuk mencari kebenaran, Allah menambahi mereka dengan hidayah petunjuk, serta diberikan kepada mereka dorongan untuk mereka bertakwa. Allahu Akbar. Munasabatul ayah, Allah Ta'ala jelaskan ayat yang lepas, ayat 16, sifat munafik: dengar tak berfaedah, tidak memberi kesan apa-apa dalam jiwa dia, kerana dia masuk dalam majlis ilmu bukan untuk belajar, tapi untuk mencari poin-poin untuk diperli dan dipermain-mainkan, maka mereka tak dapat faedah. Adapun orang-orang yang mendapat hidayah, walladzina amanu bil haqqi wattaba'uh, orang yang mari ikut kebenaran, mencari kebenaran, zadahum ma sami'u minal Qur'an, bertambahlah dengan ilmu yang mereka belajar daripada Quran, mereka belajar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanan wa ilman, bertambah ilmu, bertambah iman. Wa amalan bil haqqi, mereka beramal dengan yang benar, wa sabatan alaihi, dan mereka tetap di atas pendirian di atasnya, ia panggil istiqamah. Allahu Akbar. Jadi kita hari ini para pelajar mesti kita istiqamah. Mesti kita istiqamah di atas landasan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa atahum taqwahum, serta diberikan kepada mereka dorongan untuk mereka bertakwa. Ai wa a'tallahu al-muhtadin, Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang mengikut hidayah dalam dunia ini ketakwaan kepadanya dengan taufik. Allah Ta'ala buka hati dia untuk beramal dengan apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita belajar dua sifat. Sifat yang baik, bertambah iman, bertambah kepahaman, bertambah amal. Hari ini kita masuk dalam kategori ni ke tidak? Kategori meningkat ilmu, bertambah ilmu, bertambah amal, tingkat keimanan. Kalau ada yang ni, falyahmadillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla.
Kalau tak ada, sabar, belajar lagi, tuntut ilmu lagi, jangan malas. Ayat 18, kita berpindah kepada amaran dan peringatan dari Allah bahawa kita semua akan melalui saat yang kita nak ke tak nak, kita akan jumpa saat itu, iaitu saat al-maut, saat kiamat, berlakunya kiamat seindividu ataupun kiamat besar yang akan datang di akhir dunia. Ayat 18. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. Kiranya golongan yang engkar masih tidak mau menerima peringatan dari yang diberi kepadanya, tak dengar kata juga, tak mau terima apa yang diberi kepadanya, maka tidak ada lagi yang mereka tunggukan melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut. Ingat ni pelajar. Fahal yantazirul munafiqun, adakah puak munafik itu menunggu kedatangan kiamat secara mengejut tanpa mereka sedar, tanpa ada persiapan? Maka di sini para jemaah, kita kena ingat bahawa kiamat itu dua kategori. Tulis, kiamat ada dua kategori. Dia panggil kiamat individu. Kiamat individu apabila seorang itu mati. Allahu Akbar. Bila dia mati, qamat qiyamatuhu, berlarilah kiamat. Macam kita hari ni, jalan sana jalan sini, bila sampai masa dia mati, bila mati itulah nama dia kiamat. Kiamat individu. Adapun kiamat yang besar, kiamat sungguh tu, dia melalui proses tanda-tanda yang banyak yang telah Allah Ta'ala berikan supaya kita berfikir dan kita buat persiapan. Tengok dalam ayat Tuhan kata apa? Faqad jaa asyratuha. Kerana sesungguhnya telah lahirlah tanda-tanda kedatangan kiamat. Kiamat besar ke kiamat kecil ni? Tanda dia dua-dua. Kiamat kecil, kiamat individu, banyak dah tanda. Kita dulu sihat, makan pantang jumpa. Pantang jumpa, ngomong belaka, bismillah. Lah ni Allahu Akbar, nak minum air manis takut kecil manis, nak makan banyak takut obesity, nak makan daging takut naik darah. Mula dah berjalan pun ngongik-ngongik dah, tak apa betul jalan dah. Itu dah mula. Uban pun naik, itu asyratuha, tanda-tanda sudah ada. Adapun tanda-tanda kiamat yang besar sudah ada. Di antaranya saya bawa sikit ya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, an yurfa'al ilmu, ilmu diangkat. Hari ni orang ngaji banyak, mengaji kuat, profesor sana, prof sini, maulana sana, guru sini, baba sana, baba sini, tapi dari sudut pengamalan, dari sudut berpegang dengan sunnah, dari sudut berpegang dengan Quran dengan sunnah, tak kuat. Tapi hak benda pelik, semangat lalu. Ilmu, kata di Syafi'i, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu, ilmu agama itu, apa yang mari daripada Allah, mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kecil yang ni, yang besar hak ni. Dia ada darul hadis, darul hadis duk bagi sanak ke Protestan. Itu darul hadis nama dia. La. Wa yasbutal jahlu, dan ramai orang jahil tentang agama. Wa yushrab al-khamru, orang minum arak terang-terangan. Hari ni relax ya minum arak. Wa yazharu zina, dan tersebarnya perzinaan. Hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan. Untuk alamat kiamat ni anak tak nak panjang dah, kerana ada lagi riwayat mengatakan
wa tazharul fitan, banyaknya fitnah, wa tafshul tijarah, perniagaan tersebar luas. Hari ni budak-budak main-main internet gini pun kaya raya, jual apa saja hak dia jumpa, tama-tama musim Covid ni, jual sambar pun jadi kaya, jual alat makeup pun jadi kaya, jual apa benda pun jual jadi belaka. Tak payah pergi kedai, pakai internet dia panggil, jadi belaka, jadi kaya. Ini dia antara tanda-tanda kiamat. Untuk maklumat para jemaah sekalian, ana dah baca sebuah kitab, nama dia Nihayatul Alam. Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini. Ada beberapa siri kuliah, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, walaupun rakaman dia tak apa comel, tapi dapat didengari insya-Allah. Ini tanda-tanda kiamat melalui sebuah kitab, nama dia Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini. Baik, Allah kata apa? Bila mari kiamat baru sedar, aku belum taubat, belum solat, belum macam-macam, belum lagi lah. Ataupun kiamat besar sungguh mari, apa jadi? Allah kata apa? فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Kalaulah demikian, mereka lara, lalai, leka, maka bagaimanalah mereka dapat menerima peringatan yang diberi kepada mereka apabila saat kiamat itu datang kepada mereka? Tak apa, tak ada faedah. Kiamat sudah mari, apa lagi yang kau nak buat? Tak boleh buat apa dah. Allahul musta'an. Kita macam tu juga, tiba-tiba mengejut. Hari ni sahabat-sahabat kita ni masya-Allah ramai yang mati mengejut. Maut al-fujaah. Ini tanda kiamat. Di antara tanda nak kiamat, ramai orang mati mengejut, ramai mati mengejut. Tiba-tiba ya, tengah duk main sukan. Biasa ahli sukan ni ada riadah, patut tak mati. Ustaz-ustaz hak tak ada nak kiamat, tak ada nak kiamat. Hak tak ada nak riadah ni, patut mati ngejut dah. Hak duk tak cikgu sukan pun mati, atlet pun mati mengejut. Hak duduk kerja kuat mati, hak tak kerja pun mati. Yang ni banyak mati mengejut. Kita kena buat persiapan untuk mati. Jangan main tak ada. Jadi Tuhan kata, anna lahum iza ja'atuhum zikrahum. Apa yang kamu dapat bila datang kiamat secara mengejut? Nak buat apa lagi? Masya-Allah. Baik, kita tutup ayat kita ni dengan ayat 19, ayat persiapan untuk menghadapi kiamat. Tulis ayat persiapan dalam untuk menghadapi kiamat, sama ada kiamat kecil atau kiamat besar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Munasabatul ayat. Munasabah ayat ini, apabila Allah Ta'ala sebut tentang kiamat, maka Tuhan kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengetahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, yang berkuasa kecuali Allah Ta'ala yang boleh bawa kiamat. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Siapa dia pun tak boleh tahu bila ke kiamat. Tak ada orang tahu. Maka Allah Ta'ala sebut kita kiamat mari, tanda-tanda sudah mari. Jadi apa yang kamu nak buat sekarang, iaitulah kita buat, mantapkan akidah kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu kena belajar, kamu kena mantapkan akidah, kamu kena tahu betul-betul, beriman la ilaha illallah. Sebab apa? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa dia mati, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia tahu, dia yakin, dia beriman, annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuji lain daripada Allah, dakhalal jannah, orang itu akan masuk syurga. Ini penting sekali kita mengenali Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dengan nama-namanya yang maha indah,
dengan tanda-tanda kekuasaan dia yang banyak di hadapan mata kita, barulah kita akan selamat insya-Allah. Hadis Utsman ini rawahu Muslim. Satu. Yang pertama, sebab itulah Imam Al-Bukhari bawa satu bab al-ilmu qabla al-babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Al-ilmu sebelum kita beramal, sebelum kita bercakap. Ilmu dulu. Mengaji tauhid dulu sebelum kita bercakap. Belajar dulu. Yang kedua, orang nak selamat yang kedua, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mintalah ampun kepada Allah bagi salah silap yang engkau lakukan. Minta ampun dengan Allah. Dan bagi dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Nah, ni dua, kita kena belajar akidah mantap dan kita juga istighfar. Nabi kita SAW sentiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla untuk dia dan untuk umat dia. Nabi Nuh beristighfar, Rabbighfirli wa liwalidayya. Nabi Ibrahim, Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Nabi kita SAW juga telah diperintahkan oleh Allah. Nabi kata apa? Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Surah Al-Mu'minun ayat 118. Katakanlah Muhammad, rabbighfir warham. Ya Allah, ampunkanlah, rahmatilah. Wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Surah Al-Mu'minun ayat 118. Nabi kita SAW sentiasa berdoa untuk kita. Banyak sekali lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam perisai Muslim kita ada. Dalam kitab zikir pagi petang ni pun, dalam zikir lepas solat pun saya letak dah bacaan-bacaan Nabi di akhir solat. Kalau kita tak mampu nak hafal baca dalam solat, dalam sembahyang, baca di luar sembahyang, tengok buku pun tak apa. Yang penting biar kita sentiasa berdoa. Allahu Akbar. Satu hari, dengar ni permintaan yang cukup menarik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kata Aisyah, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin. Bila aku tengok Nabi dalam duduk akan tenang, tak kelang kabut, tak sibuk, qultu ya Rasulullah ud'u Allah li. Aku minta, ya Rasulullah, doakan untuk saya. Tengok Nabi, bila orang minta doa, dia doa terus. Ni sunnah. Ingat kita pendakwah para asatidah ni, bila ada orang minta doa, kita doa lalu. Jangan tunggu tengok sampu malam karala sekarang. Faqala, Nabi pun doa, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunlah Aisyah dosa-dosa dia yang lama, yang akan datang, wa ma assarat wa ma a'lat, apa yang dia sembunyi, apa yang dia zahir, ampunlah kau. Fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dhahik. Aisyah pun ketawa, suka dia ketawa sebab Nabi doa ke dia. Siapa orang panggil rebah dia. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasurruki du'ai? Aisyah, suka sangat awak dengan aku doa ni? Nabi kita, dia bergurau dengan isteri dia. Faqalat wa ma li la yasun du'au? Apa yang saya tak gembira doa Nabi untuk saya, kif tak suka? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Nabi kita bersumpah, Aisyah, itulah doa aku untuk umat aku setiap kali salat. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadzal hadits akhrajahu al-Bazzar wa Ibnu Hibban wa hassana isnadahu jam'un minal muhaqqiqin. Kita kata itulah cerita Aisyah radhiyallahu anha. Banyak lagi lah. Di antara doa Nabinya, sentiasa Nabi kita doa kepada umat dia, doa kepada orang ramai, sebagaimana doa dalam solat jenazah. Ingat doa solat jenazah? Di antara doa solat jenazah Nabi kata, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkanlah dosa kepada orang yang hidup di kalangan kami dan orang yang sudah mati. Wa syahidina wa ghaibina,
yang hadir sekarang yang tak hadir, wa saghirina wa kabirina, yang kecil yang tua, wa zakarina wa unsana, laki-laki dan perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam, siapa dia hidup di kalangan kami, hiduplah di atas landasan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman, siapa yang kau matikan mati di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, ya Allah jangan kau haramkan ketepikan pahala orang yang kita salat ini, dan jangan sesatkan kami selepas daripada dia. Hadzal hadis akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi. Tuan-tuan boleh tengok bacaan-bacaan dalam kitab Kisah Muslim. Alhamdulillah. Baik, sebagai penamat, Allah kata apa? Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat nak letak di mana. Allahu Akbar. Jadi bila Tuhan bagi amaran dengan ayat ini, para jemaah sekalian, kita jangan lagi cuba berani-berani, sebab Tuhan kata aku tahu kamu duduk mana atas dunia, dan aku tahu di mana nak letak kamu di akhirat. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah letakkan kami ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Ya Allah jadikan kami orang yang Kau redai, jadilah kami ini hamba-hamba-Mu yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal alamin. Tamatlah ayat kita 16 sehingga 19. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita belajar ini. Tanda pelajar. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama, ayat 16. Wa minhum man yastami'u ilaik. Ada di kalangan munafik mari dengar Nabi kuliah, tapi tak masuk telinga, tak masuk akal, tak masuk otak. Yang adanya mereka mari cuba-cuba nak memporak-perandakan, nak perli, nak main-main Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Dia tak tahu apa yang mereka dengar saja tak tahu apa. Ayat ini menunjukkan bahawa ada satu kumpulan dalam dunia Islam ini, nama dia kumpulan munafik wal iyaz billah. Orang munafik ini dia pergi majlis bukan nak belajar, pergi nak attack, pergi nak orang panggil nak buat isu, itu je. Kalau dia dengar benda-benda pelik, itu yang dia sebarkan. Ni benda ni berlaku kepada sebahagian daripada reporter, wartawan, blogger dia mari. Di manakah dia boleh buat tajuk untuk mensensasikan dia punya berita, sedangkan banyak lagi konten lain dikata orang ambil maklumat tajuk luar daripada apa yang orang cakap. Ini je bahaya ni. Dia mari perangai-perangai macam ni wujud atas dunia. InsyaAllah malam ni kita ada satu forum perdana, tajuk dia sastra, kedudukan sastra dalam dunia Islam. Memang penting sastra, tapi sastra yang tidak dikawal dengan keimanan, dia jadi seperti ayat wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Orang-orang ahli syair ni diikuti oleh puak-puak yang lara. Jadi kita tak mau. Kita nak sastrawan Muslim yang boleh menghidupkan hati dan kepahaman masyarakat kepada Islam. Ini penting mandi. Mana dalam ayat ini Tuhan sebut ada kumpulan ini macam tu perangai dia. Kumpulan ini Allah Ta'ala gambarkan pengikut hawa nafsu, dan mereka telah tertutup hati mereka daripada menerima keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Satu kumpulan. Faedah yang kedua, kita pindah kepada ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang baik, orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar, Allah Ta'ala tambahkan keimanan, kefahaman mereka dan meningkatnya ketakwaan mereka. Kita mengatakan bahawa ayat ini menjadi hujah bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Hujatun alal murji'ah. Puak-puak satu kepahaman sesat, nama dia murji'ah, dia kata tak, iman itu satu level saja. Tapi bagi kita ahlus sunnah, iman yazidu wa yanqus, bertambah bila kita belajar, kita kuatkan semangat, kita beramal, maka iman itu bertambah. Terdapat banyak ayat yang menyebut tentang ayat itu bertambah.
macam ayat suratul Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibaca ayat Allah, bertambah iman. Dalam ayat lain Tuhan kata, Allah sebut liyazdadu imanan, untuk menambahkan keimanan. Jadi iman itu bertambah. Kalau siapa kata tak bertambah, maka itu dipanggil kumpulan murji'ah. Apa dia murji'ah? Murji'ah ni bagi dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah, gilah. Nak minum arak ke, nak mentah ke darah apa pun, tidak jadi masalah. Allahul musta'an. Baik. Yang ketiga dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut walladzina ihtadaw, orang yang ikut petunjuk, ikut Quran, ikut hadis, akan bertambah iman. Maka kata di para ulama, sebaliknya annal ma'asi, siapa dia buat maksiat, menjadi sebab kepada lupa ilmu dan hilang keberkatan, hilang maklumat. Jadi bahaya sekali kan? Jadi sebab-sebab yang kita kena cari sebab Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Kalau tidak, kita duduk dalam keadaan yang kita tidak baik. Karena itu tanda kata-kata hikmat daripada ulama, man amila bima alima, mula-mula mi dulu, man amila bima alima, huruf sama, 3 huruf, amila, yang kedua alima. Siapa beramal dengan apa yang dia belajar, ilmu yang dia ada, aurasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah Ta'ala akan buka dalam hati dia ilmu yang dia tak belajar, yang dia tak tahu lagi. Tuhan akan bagi ilmu. Ini kita kena belajar, kena kena ngaji lah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina ihtadaw zadahum huda. Siapa dia ikut petunjuk, Allah tambahkan lagi. Wa atahum taqwahum. Jadi itu dia panggil, siapa dia nak ilmu, dia kena beramal. Siapa tak nak ilmu, belajar saja tak sebuat, na'udzubillah. Faedah yang keempat, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Mereka nak tunggu apa lagi? Kiamat, kematian itu datang tiba-tiba. Tapi Allah Ta'ala bersikap adil. Dia beri tanda. Orang nak mati ni ada tanda. Uban naik, umur meningkat, sakit tu sakit ni, itu dia panggil tanda. Bagi kiamat besar pun ada tanda-tanda dia sendiri. Maka ayat ini, tulis pelajar, fihi al-hathu ala al-isti'adad. Ayat ini mengajar kepada kita sentiasalah buat persiapan untuk menghadapi saat kematian yang mengejut. Fa inna mautal insan qiyamus saati. Maknanya siapa dia mati, kiamatlah bagi dia. Jadi orang yang tahu dia akan kiamat, dia kena buat persiapan kuat banyak-banyak. Kalau tidak, dia duduk dalam keadaan yang sangat berbahaya. Mati-mati kita tak ada persiapan, rugi ke tidak? Jawabnya sangat rugi. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala ajar kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Adalah kamu mengetahui bahawa, yakin, bukan cakap tahu saja. Kalau tahu saja, ramai orang kafir tahu. Mu tahu ada Tuhan, ada, tapi dia tak beriman. Maka kata di para ulama, al-ilmu la budda fi min iqraril qalbi. Ilmu itu mesti mantap dalam hati dia percaya dan terpancar ke anggota. Maka wat tariqu ila al-ilmi, tulis ni pelajar, jalan untuk mendapat ilmu, mengenali Allah Azza wa Jalla itu melalui beberapa cara. Jalan untuk mendapat ilmu bagi mengenali Allah, kita kena melalui beberapa cara. Yang pertama, yang paling besar, tulis nombor 1, yang utamanya tadabbur asma'ihi wa sifatihi wa af'ali. Sentiasalah kita mengkaji, meneliti, tadabbur nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, af'alullah, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala buat ini, ad-dallati ala kamalihi wa azamatihi wa jalalatihi, yang menunjukkan kepada sempurnanya Allah, keagungan Allah. Jadi bila kita nak kenal Allah melalui 3
nama, sifat makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Itu yang pertama. Jalan yang kedua, tulis nombor 2, al-ilmu bi annahu ta'ala al-munfaridu bil khalqi wat tadbir. Kita mesti tahu Allah Ta'ala yang tunggal, yang esa, yang mencipta dan menyusun atur tadbir alam ini. Maka ini dia panggil fayu'lamu bidzalika annahu al-munfaridu bil uluhiyah. Maka disitulah kita tahu bahawa kuasa itu kuasa Allah, kuasa kita nak sembah juga mesti sembah Allah Azza wa Jalla, jangan sembah benda lain. Yang ketiga, jalan yang ketiga, al-ilmu bi annahu al-munfaridu bin ni'amiz zahirati wal batinah. Kita juga kena sedar semua yang kita dapat ni, yang zahir yang batin itu adalah bahawa yang memberi kepada kita apa dia, nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang bagi nikmat. Allah bagi pada kita hidup, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi pada kita agama, Allah bagi pada kita beragama, Allah bagi pada kita kepahaman ikut Quran, ikut sunnah dan macam-macam lagi. Maka yang menyebabkan bila kita sedar pemberi rezeki, pemberi nikmat yang benar hakiki Allah, maka kita kena menyayangi Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Yang keempat, manarahu wa nasma'u minas thawab. Kita dengar Allah janji pahala kepada orang baik. Nikmat-nikmat akan disediakan kepada orang yang murni tauhid kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi kemenangan, Allah Ta'ala bagi pertolongan. Maka kita tahulah bahawa yang memberi pertolongan kepada kita Allah. Maka jangan sekali-kali kita minta pertolongan lain daripada Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang kita manusia tak mampu. Nak minta tolong akak barang, tolong masak nasi, tak apa. Tapi pertolongan, pergantungan hati itu mesti dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, kita juga kena kenal musuh Allah, mengenali musuh Allah, berhala-berhala, ideologi-ideologi, ism dia panggil ni, isma ni, kepahaman-kepahaman, apa dia punya mazahibul haddamah, kita kena kenal. Kalau kita tak kenal benda sesat, nanti kita tersesat sama. Sebab itulah kata orang, kata Sayyidina Umar kata apa, la tanqudanna ural islami urwatan, simpulan ikatan iman ini terhurai satu-satu. Mana-mana orang yang membesar dalam keadaan jahiliyah, dalam Islam dia tak kenal jahiliyah. Jadi kita kena kenal juga jahiliyah, barulah kita boleh faham insya-Allah. Yang keenam, ittifaqu kutubillah ala zalik. Semua kitab-kitab Allah Ta'ala mengajar kepada kita supaya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ani abudullah wajtanibut taghut, jauhkan diri daripada taghut. Inilah di antara dalil-dalil, tanda-tanda yang kita kena belajar untuk mengetahui, mengenali Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ini apa dia, orang yang kenal Allah. Bila kita kenal, apa natijah? Wastaghfir li dzambik. Sentiasalah minta ampun, sentiasa minta maaf, sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita duduk di bawah naungan bayangan yang Allah Ta'ala beri, keredaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik dan juga dapat beramal dengan apa yang kita belajar. Kita termasuk di kalangan orang yang walladzina tadau zadahum huda. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.